A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang hadirin para penonton sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana wa qiyadatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu semula di dalam siri pengajian Quran Niat di dalam majlis di dalam Facebook Live Majlis Ulama Isma. Pada siri yang keempat ini kita telah pun melalui beberapa siri-siri di dalam kita melihat bagaimanakah asas-asas kita mentadabur kalam Allah Ta'ala, yang mana bila mana kita biasa membaca Al-Quran, kita biasa berinteraksi dengan Al-Quran, kita membiasakan diri kita untuk mendampingi Al-Quran, akhirnya Quran itu menjadi sebahagian daripada diri kita. Bermakna seolah-olah apabila kita melalui kehidupan, kita melalui perjalanan, peristiwa, kita menemui bagaimana akhirnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Al-Quran itu, kerana kita terlalu rapat dan kita sentiasa bersama dengan ayat-ayatnya, ia seolah-olah menunjukkan kepada kita jalan, menunjukkan kepada kita satu definisi, memberikan kepada kita satu gambaran berkenaan tentang kejadian dan peristiwa yang kita lalui pada setiap hari. Ia digambarkan seolah-olah seperti mana yang disebut oleh Syahid Said Qutb bahawa Jilul Quran, dan akhirnya Al-Quran ini membina satu generasi, membina satu kelompok manusia yang mana padanya, pada manusia itu terdapat Al-Quran, seolah-olah Al-Quran yang berjalan di dalam muka bumi ini. Dan itulah satu kehendak ataupun satu maqasid di dalam Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya, menurunkan Al-Quran adalah untuk menjadikan manusia itu seolah-olah bersepadu dengan kehendak-kehendak Allah SWT. Manusia menjadi satu tabir kepada kehendak-kehendaknya, dan ini menjadi satu makanah, menjadi satu makam yang sangat tinggi bagi umat manusia, melebihi daripada makhluk-makhluk lain, iaitu sebagai seorang khalifah yang melaksanakan perintah-perintah Allah SWT yang terkandung dalam wahyunya. Jadi itulah sedikit refresh dalam kita melalui siri-siri tadabbur Al-Quran yang kita telah lalu sebelum ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan pada siri yang keempat. Kita telah pun lalu 3 asas berkaitan tentang bagaimana ataupun asas kita mentadabbur Al-Quran. Secara ringkas, kalau kita tengok pada awal, kita menyentuh berkenaan tentang al-irtibat, bagaimana mengaitkan antara ayat dan ayat ataupun disebut sebagai as-siyaq. Kemudian kita lihat bagaimana al-mawdu'i di dalam kandungan-kandungan Al-Quran, bahawa setiap surah-surah dan juga kandungan-kandungan perbahasan Al-Quran itu mempunyai satu tema yang besar agar kita mampu memahami ayat-ayat itu berdasarkan tema-tema yang besar. Dan juga pada sisi yang lepas juga kita telah menyentuh berkenaan tentang mutasyabihul lafaz, maknanya persamaan ataupun perbandingan-perbandingan di antara ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah dalam Quran yang mempunyai perbezaan, tetapi apabila kita melihat di sebalik kalimah-kalimah itu, di sebalik persamaan itu terdapat kehalusan perbezaan yang memberikan kepada kita satu cetusan yang mendalam di dalam memahami kalam Allah Ta'ala dan merasai betapa tinggi dan mendalamnya mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizat Al-Quran itu sendiri. Pada siri yang keempat ini, insyaAllah saya akan berkongsikan kepada sidang hadirin satu konsep ataupun satu asas yang sering digunakan pakai oleh ulama-ulama tafsir dalam menafsir Al-Quran. Namun walaupun ia mempunyai satu kaedah dan disiplin yang tersendiri, apabila kita mentadabbur Al-Quran, kita boleh mengambil sedikit inspirasi ataupun sedikit gambaran bagaimana kaedah itu digunakan pakai dalam tafsir, dan kita guna pakai di dalam
kita memahami dan kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran pada kadar yang telah diletakkan oleh para ulama. Saya mulakan dengan satu ayat yang begitu famous, yang begitu masyhur, yang kita tahu, iaitu ayat dalam surah Al-Alaq. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bermakna bacalah. Dan bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu dalam surah Al-Alaq berkenaan tentang membaca. Apabila kita mentadabbur surah Al-Alaq ini, kita akan melihat bagaimana surah ini ataupun ayat itu yang diturunkan menyentuh berkenaan tentang ilmu, kan? Seolah-olah membuka kepada manusia berkenaan tentang idraknya, tentang bagaimana dia mampu untuk melihat alam ini dan mencari keadaan, rahsia-rahsia dan memahami tujuan kewujudan dirinya dan mencari tentang penciptaan dan pencipta kepada penciptaan tersebut. Sebab tu dalam ayat seterusnya Allah sebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. 'Allam bil qalam. Dan Allah menyentuh pada 5 ayat pertama berkenaan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia berkenaan tentang penciptaan dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajar manusia itu sendiri berkenaan tentang ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita mentadabbur ayat ini, satu kebiasaan yang kita biasa lakukan dalam mana-mana ruang-ruang kita mentadabbur Al-Quran ataupun kita mentadarus Al-Quran dan kita melihat makna-makna di sebalik Al-Quran, dalam ayat ini biasanya kita akan melihat bahawa ini adalah kita sebut ayat pertama ataupun wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira menyampaikan wahyu pertama, iaitu Iqra, bacalah. Jadi kita memahami bagaimana penekanan yang besar di antara turunnya wahyu pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh berkenaan tentang Iqra, bacalah. Dan berbagai tafsiran dan kefahaman yang kita boleh dapat apabila kita memahami bahawa inilah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi sebenarnya kaedah yang kita biasa untuk lakukan ketika mentadabbur ayat dalam surah Al-Alaq ini dinamakan sebagai kaedah asbabun nuzul. Disebut dalam disiplin tafsir ada satu bab yang biasa diulang dan diajar dan ditekankan, iaitu disiplin asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu bermakna sebab turunnya ayat. Jadi di dalam melihat disiplin ilmu asbabun nuzul ini yang terkandung dalam metodologi penafsiran Al-Quran, sebenarnya ia mengandungi satu rahsia yang mengajar kita bagaimana kita memahami tentang ayat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kita. Kalau kita lihat bagaimana, jadi pada siri yang keempat ini, saya boleh sebut bahawa kaedah yang keempat yang kita boleh gunakan dalam mentadabbur Al-Quran adalah kita mentadabbur bi asbabin nuzul. Kita mentadabbur Al-Quran dengan melihat sebab-sebab penurunan ayat itu diturunkan. Dalam kaedah ataupun disiplin ilmu tafsir, apabila kita menyebut berkenaan tentang nuzulul Quran, inzalul Quran, secara umum setiap ayat-ayat dan surah di dalam Al-Quran ia terbahagi kepada 2 jenis penurunan. Yang pertama, ianya diturunkan secara ibtidaan. Maknanya ia diturunkan tanpa ada apa-apa peristiwa ataupun sebab tertentu yang berkaitan dengan ayat itu. Allah turunkan wahyu tersebut di dalam Al-Quran. Maknanya dia tak ada asbabun nuzul. Dan yang kedua adalah ayat-ayat diturunkan dengan asbab, yang disebut sebagai asbabun nuzul ini. Dan secara umum perbahasan mengenai nuzul Quran sebenarnya dia lebih luas daripada pembahagian tersebut, antara ibtidaan ataupun nuzul, antara asbabun nuzul, antara ayat yang diturunkan tanpa sebab dan ayat yang diturunkan dengan sebab.
Maknanya tak semua ayat ada asbabun nuzul, tidak semua. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, lebih majoriti ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu tidak mengandungi asbab-asbabnya. Ia diturunkan kepada Rasulullah SAW secara ibtidaan. Dan perbahasan ulama tafsir di dalam perbahasan nuzul Quran ini diletakkan begitu teliti. Bahkan bukan sekadar antara asbab nuzul atau ibtidaan, ia juga diletakkan dalam pembahagian al-makkiyah wal madaniyah. Dan ayat-ayat yang diturunkan ketika fasa Makkah dan ayat-ayat diturunkan ketika mana di fasa Madinah. Dan ia dibahagikan mengikut zaman. Itu sebenarnya kita pernah sentuh pada sesi yang sebelum ini. Bahkan juga selain daripada itu yang famous. Tapi ada juga pembahagian yang lebih teliti, yang lebih detail yang disusun oleh ulama tafsir seperti Asy-Syita'i was-Saifi. Ayat-ayat diturunkan pada ketika mana musim panas, ayat-ayat diturunkan ketika mana di musim sejuk. Dan ada juga Al-Laili wan-Nahari. Ayat-ayat diturunkan ketika malam dan ayat-ayat diturunkan ketika siang. Dan bahkan ada juga diletakkan satu kategori dalam penurunan ayat Al-Quran. Satu kategori disebut sebagai Al-Firashi. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Jibril kepada Nabi Muhammad ketika mana baginda sedang berbaring ataupun sedang tidur. Ada beberapa lagi kategori lain dan ini menunjukkan bagaimana ketelitian para ulama yang terdahulu telah menyusun dan memerhatikan satu persatu gambaran-gambaran penurunan ayat itu dan dilihat boleh dibahagikan mengikut kategori-kategori tertentu. Jadi ini menunjukkan satu ihtimam ataupun satu keutamaan yang para ulama tafsir susun agar dia melihat satu kesempurnaan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Apabila kita memahami ayat dan kandungan ayat itu, sebenarnya apabila kita kaitkan dan kita lihat dari sudut pandang asbab penurunan, ia akan membantu kepada kita memahami berkaitan tentang hadaf, memahami tentang maqasid dan tujuan dan apakah sebenarnya maksud, apakah sebenarnya objektif, apakah sebenarnya kehendak-kehendak tertentu yang kita cuba untuk cari di sebalik penurunan ayat itu. Ia memberikan kepada kita satu konteks yang dekat, yang benar terhadap ayat-ayat tersebut. Tetapi di dalam satu segi yang lain, ia juga diseimbangkan dengan satu kaedah. Kerana kalau kita meletakkan semuanya dalam bentuk kontekstual, sebab setengah kesilapan setengah pihak cuba untuk mentakwil ayat-ayat Al-Quran berasaskan konteks, kerana dia melihat satu konteks yang diturunkan ayat itu pada waktu-waktu sekian ataupun pada situasi-situasi sekian, maka konteks itu kita perlu memerhatikan pada zaman sekarang dan kita perlu melihat secara takwil, kita perlu mengubah agar ia disesuaikan dengan zaman dan kita punya keadaan. Jadi perkara itu sebenarnya perlu dibahaskan secara teliti sebab kadang-kadang ia membawa kepada satu takwilan yang akhirnya menyimpang daripada perkara-perkara asas dalam agama. Sebab itu apabila kita lihat bahawa setiap ayat, beberapa ayat yang mempunyai berkenaan tentang asbab, mempunyai faktor-faktor penurunan ataupun peristiwa-peristiwa yang diturunkan, ia tidaklah bermakna ayat-ayat itu tertumpu kepada peristiwa itu sahaja. Dan dalam kaedah ilmu tafsir, ia dibincangkan satu kaedah yang disebut sebagai al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Dan pengajaran, dapatan, manfaat, hukum yang diambil ataupun kefahaman yang diambil daripada ayat itu tidaklah dikhususkan kepada asbab-asbab semata-mata, tetapi ia diambil secara umum lafaz kalimah-kalimah ayat tersebut. Kalau kita melihat dari sudut kepentingan, kadang-kadang mungkin setengah orang mungkin akan melihat bahawa untuk kita memahami Al-Quran ini, kita boleh faham direct kita tengok, kita baca ayat Al-Quran dan kita lihat bagaimana lafaz-lafaz dalam Quran itu memberitahu kepada kita sesuatu. Tanpa kita perlu lihat apakah latar belakang ataupun apakah peristiwa yang terjadi, asbab yang terjadi di sebalik penurunan ayat itu. Kerana mungkin tak nampak satu kepentingan dan keperluan untuk kita lihat. Tetapi seperti mana yang disebut beberapa
para ulama dalam memahami asbabun nuzul ini. Seperti disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ma'rifatu sababun nuzul yu'ayinu ala fahmil ayat. Mengetahui berkenaan tentang asbabun nuzul ini sebenarnya membantu untuk kita memahami ayat. Fa innal 'ilma bis sabab yurithul 'ilmu bil musabbab. Yang kerana dengan mengetahui ataupun mempunyai ilmu berkenaan tentang asbab, berkenaan tentang sebab, kenapa ianya berlaku, kenapa ia diturunkan, kenapa Allah SWT mengatakan begitu, akan memberikan kepada kita ilmu tentang apa yang disebabkan, tentang apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Dan seperti itu juga disebut oleh Ibnu Daqiq Al-Ain yang disebut ma'rifatus sabab nuzul tariqu qawi fi fahmi ma'anil Quran. Maknanya kita apabila mengetahui asbab nuzul ini, benar-benar dia akan memberi satu kefahaman yang kukuh dalam kita mengetahui ataupun kita memahami ma'ani Al-Quran. Satu kepentingan ataupun keperluan yang besar dalam memahami latar belakang ataupun peristiwa asbabun nuzul di sebalik ayat-ayat Al-Quran ini adalah ia akan membantu dalam apabila kita mentadabur ayat itu, ia menjelaskan beberapa kekaburan di dalam konteks ayat. Sebab dalam Al-Quran ini ianya mengandungi satu kedalaman lafaz. Dan kadang-kadang bahkan orang Arab sendiri pun dia tidak mampu untuk memahami secara langsung kalam Allah Ta'ala. Ia perlukan satu penelitian, pemerhatian dan penguasaan yang cukup dalam memahami lafaz kalimah Arab dan juga beberapa ilmu-ilmu alat yang lain seperti menguasai hadis dan sebagainya. Contoh yang saya boleh bawa di sini adalah dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyebut walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat ini berkenaan tentang bukanlah satu kebaikan itu bila mana kamu memasuki rumah daripada belakang, zuhuriha, daripada belakang, tetapi kebaikan itu bagi siapa yang bertakwa. Jadi seolah-olah kalau kita faham secara literal ayat tadi, Allah SWT seolah-olah menceritakan, menggambarkan kepada kita bahawa masuk rumah ikut pintu di belakang bukan satu kebaikan. Dan kita tak boleh masuk pintu ikut belakang. Tetapi sebenarnya kalau kita memahami konteks peristiwa ataupun asbab penurunan ayat ini, seperti mana yang dinakalkan oleh ulama-ulama tafsir, bahawa ayat ini diturunkan pada kisah di mana orang Ansar bila mana mereka melakukan haji, mereka akan melakukan satu adat untuk masuk pintu ikut belakang. Masuk pintu ikut belakang. Dan ini berkait dengan mereka memahami bahawa di sana terdapat satu kalau ikut pintu depan dia akan jadi aib. Jadi Allah SWT menurunkan ayat ini untuk memperbetulkan adat itu dan memberitahu bahawa kebaikan, nilai dan timbangan kebaikan itu bukan terletak kepada bagaimana kita berinteraksi dengan alat ataupun berinteraksi dengan keadaan itu. Maknanya rumah kita masuk rumah dengan pintu belakang ke pintu depan dan sebagainya. Tetapi nilaian dan timbangan sebenar itu adalah terletak kepada ketakwaan. Walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha 'allakum tuflihun. Ini contoh bagaimana kekaburan itu diperjelaskan melalui asbabun nuzul. Dan satu lagi ayat yang pernah menjadi satu polemik, menjadi satu kekaburan sedikit. Bila mana dalam Al-Quran Allah sebut laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihat junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilu. Dan dalam ayat ini secara lafaznya ia seolah-olah menunjukkan dalam tafsiran Allah SWT menyebut tidaklah menjadi satu kesalahan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh apabila mereka makan fima ta'amu, kepada apa yang telah mereka makan, idza mattaqa, selagi mana mereka bertakwa dan beriman dan beramal soleh. Jadi ayat ini pernah satu ketika seorang sahabat bernama Qudawah Ibn Muzan, beliau seorang sahabat yang merupakan ahli Badar dan juga mengikuti beberapa ghazwah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika mana beliau hidup dalam satu umur yang agak panjang sehingga zaman Umar Al-Khattab. Jadi pada zaman Umar itu beliau ditauliahkan sebagai wali di kawasan Syam ataupun Bahrain. Di kawasan Bahrain lah kalau disebut dalam siar, dalam kitab siar, disebut bahawa beliau menjadi wali di Bahrain. Dan satu kisah yang berkaitan dengan Qudamah ni, yang berkaitan dengan ayat ni juga adalah Qudamah ni disebut beliau meminum arak, kerana mentakwilkan berdasarkan istidlal daripada ayat ini. Maknanya tidak menjadi satu kesalahan sekiranya seseorang itu bertakwa dan beramal soleh, sebab seperti yang disebut dalam ayat ini. Jadi apabila timbul peristiwa itu atau keadaan itu kepada Umar Al-Khattab, dan Umar pun terus ingin melakukan hudud, dan berlakulah satu soal jawab serba ringkas antara Qudamah dan Umar. Qudamah menyebut tentang ayat ini, dan apabila Umar Al-Khattab dia merujuk semula pada Ibn Abbas menceritakan bagaimana sebenarnya ayat itu bukanlah difahami sebegitu rupa, tetapi ayat ini sebenarnya diturunkan merujuk pada konteks mereka, para sahabat ataupun umat Islam yang terdahulu yang telah meninggal dunia, sebelum turunnya ayat Khamar, sebelum turunnya ayat pengharaman Khamar, pengharaman minum arak. Jadi mereka para sahabat yang telah meninggal sebelum itu, sebelum turunnya ayat diharamkan khamr, kerana ayat pengharaman arak ini bukan ayat yang awal-awal diturunkan daripada Mekah, bahkan bukan pada awal-awal Madinah sendiri, dan ia diturunkan selepas itu. Ia berlaku beberapa siri ayat menceritakan tentang arak, dan akhirnya diharamkan. Jadi para sahabat yang meninggal sebelum itu sebenarnya dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi ini menunjukkan bagaimana kekaburan-kekaburan yang diperjelaskan di dalam melalui memahami asbabun nuzul, ia akan memberi kefahaman yang lebih teliti di dalam ayat-ayat tersebut. Itu yang kedua, dalam kita memahami kepentingan ataupun bagaimana asbabun nuzul ini membantu dalam proses mentadabbur Al-Quran. Salah satu juga perspektif yang memberikan satu gambaran yang luas dalam kita mentadabbur Al-Quran, apabila kita mengambil dan kita membaca dan kita mengaitkan dengan asbabun nuzul, adalah kita mendapat satu perspektif yang luas terhadap ayat-ayat tersebut. Bila mana kita membaca ayat Quran dan kita melihat peristiwa dan juga asbab yang diturunkan ayat itu, maka kita lihat ayat itu dalam satu gambaran yang lebih real, dalam satu gambaran yang lebih mampu untuk difahami kerana ia terkait dengan peristiwa yang berlaku dalam komuniti manusia. Contohnya kalau kita lihat daripada surah Al-Mujadalah, satu contoh yang saya juga pernah bawa dalam siri sebelum ini, tapi saya ulang supaya kita nampak satu gambaran bagaimana asbabun nuzul itu berkait dan memberikan kepada kita satu kefahaman dan perspektif yang lebih luas dalam memahami ayat tersebut. Dan bila mana Allah SWT menurunkan ayat awal surah Mujadalah, qala Allah Ta'ala qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah SWT menyebut Allah telah mendengar, qad sami'a Allahu qawlan allati, kata-kata percakapan yang telah disampaikan kepada engkau, tujadiluka fi zawjiha, berkenaan tentang ataupun pengaduan yang disampaikan berkenaan tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini kalau kita tidak melihat dari sudut asbab, dari sudut konteks ataupun faktor penurunan ayat itu, kita tidak mampu untuk mengaitkan secara langsung satu tadabbur yang lengkap terhadap ayat itu, kerana secara literalnya kita akan faham bahawa Allah menyebut tentang zawjiha, berkenaan tentang suaminya, tapi suami siapa? Jadi kita memerlukan kepada memahami peristiwa penurunan ayat itu agar kita mampu memahami bahawa ia berkenaan tentang pergaduhan rumah tangga. Jadi ayat itu menceritakan bagaimana keluarga
dan rumah tangga di zaman sahabat begitu, maknanya isteri yang cerita ini ataupun asbab diturunkan ayat itu adalah menceritakan tentang Khawlah, kan, seorang sahabiah bernama Khawlah yang mana beliau telah bergaduh dengan suaminya. Gaduh, and sampailah suami dia ni sampai suami dia telah melakukan satu perbuatan yang disebut sebagai az-zihar. Dan az-zihar ini dalam adat Arab, sebelum turunnya hukum zihar, ia merujuk kepada satu penceraian. Seolah-olah bila mana zihar, maka berlaku penceraian terus kepada si isteri. Zihar ni sebenarnya satu kalimah ataupun satu perbuatan oleh suami kepada isterinya dengan menyamakan belakang isteri dengan suami. Menyamakan belakang isteri dengan ibu kandung dia. Seolah-olah menyamakan tubuh badan isteri dengan tubuh badan ibu. Jadi perbuatan itu dinamakan perbuatan zihar. Jadi dalam adat Arab sebelum turun di hukum zihar, ia ia akan menjadi satu hukum kepada hukum penceraian. Jadi bila mana Khawlah dia diziharkan oleh suaminya, maka dia terus keluar daripada rumah dia. Ada satu riwayat disebut sampai dia tak cukup, maknanya dia nak terus keluar bergegas sebab dah berlaku kemuncak kepada pergaduhan tersebut, sampai dia tak cukup pakaian dia pinjam dia punya jiran dia terus jumpa Rasulullah SAW dan menceritakan keadaan dan situasi yang telah berlaku antara dia dengan suaminya. Dia cerita. Dalam satu riwayat diceritakan bahawa Rasulullah SAW meminta untuk Khawlah balik semula kepada rumahnya kerana tidak ada lagi hukum diturunkan, dan Rasulullah cakap bahawa suami dia adalah seorang yang bertakwa. Tetapi Khawlah dia menyebut bahawa ma barahtu hatta nazala, aku tidak akan tinggalkan, aku tidak akan berganjak selagi mana tidak turun wahyu untuk memberi satu penyelesaian kepada keadaan yang dilalui. Jadi bila mana kita memahami tentang kisah itu di sebalik penurunan ayat tadi, kita dapat menggambarkan betapa keluarga ataupun betapa individu yang hidup di dalam zaman sahabat adalah individu yang benar-benar merasai kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelesaikan masalah rumah tangga dia. Dan bila dia bergaduh dengan suaminya sampai tahap ketika itu penceraian dan sebagainya, dan dia melihat tidak ada hukum lagi, dan dia mengetahui bahawa Allah SWT mendengar dan melihat keadaan dan situasi yang dia hadapi, dia akan memberikan kepadanya penyelesaian. Itu satu siqah, satu ketinggian di dalam pergantungan para sahabat ketika itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini memberikan satu perspektif yang luas terhadap ayat, bagaimana kita melihat peristiwa di sebalik ayat tersebut. Begitu juga dengan satu asbab yang agak masyhur, memang kita melihat surah Taubah juga menceritakan bagaimana kisah 3 orang sahabat yang mana mereka telah diiqab oleh Allah Subhanahu Taala kerana tidak pergi keluar berjihad ketika mana perang Tabuk, dan akhirnya berlakulah iqab mereka dan sebagainya, dan kisah itu berkaitan ataupun menjadi satu asbab kepada turunnya beberapa ayat dalam surah Taubah. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana bila mana kita melihat dan kita memahami peristiwa-peristiwa asbabun nuzul di sebalik ayat itu, dia akan memberi kepada kita satu perspektif. Dia memberi kepada kita satu gambaran yang lebih luas terhadap ayat itu berbanding kita melihat semata-mata ayat. Jadi apabila kita nampak bahawa sekiranya kita memahami asbab-asbab di dalam ayat-ayat tertentu, yang mana ayat itu ada asbab tersebut, maka kita akan mampu mentadabbur dalam satu tahap yang lebih baik daripada kita membaca terjemahan je semata-mata. Kalau saya boleh kongsikan kepada sidang hadirin yang dirahmati Allah SWT, cara untuk kita mentadabbur dengan asbabun nuzul ini, pertama adalah dengan kita merujuk ayat-ayat yang mana ayat-ayat itu seperti mana saya sebut dari awal, bahawa tidak semua ayat mempunyai asbabun nuzul, tapi beberapa ayat yang tertentu apabila kita baca, dan kalau kita buka kepada tafsir
sekiranya ayat itu mempunyai asbab, kebiasaannya ia akan menakalkan asbab tersebut. Maknanya mufassir ataupun ahli tafsir itu akan menulis riwayat asbab tersebut. Jadi kita akan buka ayat Al-Quran merujuk pada ayat-ayat yang mempunyai asbabun nuzul itu di dalam kitab tafsir. Dan apabila kita membaca asbab tersebut, kita membaca peristiwa, kita cuba kaitkan di antara ayat-ayat peristiwa tersebut dan juga ayat itu sendiri, lafaz ataupun kalimah ayat itu sendiri, dan kita melihat dari sudut pandang mengapa ia diturunkan dan bagaimana konteks suasana yang berlaku ketika itu. Jadi kita akan mampu akhirnya daripada kita melihat perbandingan di antara peristiwa dan ayat, kita bandingkan di antara situasi-situasi yang berlaku ataupun yang terjadi kepada ketika mana diturunkan ayat itu sebagai asbabun nuzul, dibandingkan di antara situasi ketika itu dan juga situasi sekarang, situasi semasa. And daripada perbandingan itu, kita dapat melihat bagaimana ayat Quran sebenarnya ia diturunkan dalam satu fasa yang benar-benar disebut sebagai waqi'iyah. Ia diturunkan benar-benar seolah realiti keadaan itu sentiasa berlaku. Seolah walaupun ianya berlaku pada zaman dulu, pada zaman sahabat diturunkan ayat itu, tetapi situasi yang hampir sama juga boleh berlaku dalam keadaan kita, namun mungkin dalam beberapa perkara yang berbeza. Tetapi dari sudut suasana dia, dari sudut realiti dan konteks dia, ada mempunyai persamaan. Jadi seolah-olah ayat itu ataupun kalimah-kalimah tertentu dalam Al-Quran itu, ia adalah satu yang benar-benar diturunkan dalam zaman sekarang. Maknanya ia kekal relevan dalam melihat situasi yang ada pada kita pada hari ini. Jadi sebab itu, satu perkara yang penting dalam kita memahami tentang asbabun nuzul ini adalah Al-Quran ini sebenarnya ia bukan diamalkan secara khusus kepada tempat atau zaman tertentu. Ini satu poin yang begitu penting untuk kita faham bahawa Al-Quran sebagai mukjizat yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita adalah atba', kita adalah pengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kita menyebut bahawa kita menjadi pengikut kepada Nabi, setiap Nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap Rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mempunyai mukjizat. Mukjizat itu yang membuktikan kenabian. Seperti mana Nabi Musa mempunyai mukjizatnya dalam menjadikan daripada tongkat kepada ular dan sebagainya. Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati, dan contoh-contoh mukjizat-mukjizat kenabian yang lain lah. Jadi mukjizat pada Nabi Muhammad SAW yang terbesar, dan ada lagi beberapa mukjizat yang lain, tapi yang terbesar bagi Nabi Muhammad dan satu-satunya yang kekal berada sehingga kita pada hari ini, yang menjadikan bahawa kita mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah satu bentuk mukjizat yang bersifat tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan masa. Ia begitu, maknanya sifat mukjizat itu dia bersesuaian dengan keperluan dan kehendak masa dan zaman manusia yang berubah dan berkembang, yang mana setiap zaman itu maknanya kita mempunyai keadaan maknanya kalau zaman dulu contohnya kita hidup pada katakan zaman sebelum merdeka, zaman sebelum tu lagi, zaman ketika mana Kesultanan Melayu dan sebagainya. Maknanya perbezaan zaman-zaman itu membawa kepada perbezaan cara fikir manusia, perbezaan cara hidup manusia, perbezaan dari sudut bagaimana manusia melihat tentang alam, perbezaan dari sudut bagaimana manusia memahami tentang cara untuk bersosial, cara untuk mencari makanan dan sebagainya. Jadi itu perbezaan-perbezaan suasana dan realiti setempat dan zaman. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat kenabian, yang mana tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW, adalah satu mukjizat yang benar-benar boleh fit setiap keadaan-keadaan tadi, setiap perubahan-perubahan zaman tadi. Jadi
kita lihat bagaimana Al-Quran itu adalah satu mukjizat yang apabila kita buka dan kita baca, ia seolah-olah mampu untuk difahami ataupun mampu untuk diambil dia punya rahsia-rahsia dan kefahamannya bersesuaian dengan adat dan kehidupan pada zaman-zaman tersebut. Dan walaupun pada zaman dulu yang berbeza dia punya keadaan dan situasi, permasalahan dan cabaran dia dengan zaman sekarang, tetapi Al-Quran mampu untuk mampu untuk memberi penyelesaian dan memberi satu jalan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang berlaku dalam kehidupan manusia itu sendiri. Seolah-olah bahawa mukjizat itu terkandung kepada taujih kan, kepada bagaimana Al-Quran itu memandu manusia pada zaman-zaman tertentu. Kan? Pada setiap zaman seolah-olah Al-Quran apabila kita baca, walaupun kalimahnya, ayatnya sama, walaupun pada zaman yang berbeza, tetapi manusia dapat mengambil taujihnya, dapat mengambil bagaimana Al-Quran itu memandu manusia ke arah satu hala tuju.